Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, hari ini kita akan sambung bab 4 iaitu kod arahan iaitu 4.1.5 di mana di akhir pembelajaran pelajar dapat menguji atur cara dan membaiki ralat pada kod arahan yang dihasilkan. Menguji atur cara dan membaiki ralat. Ralat yang terdapat dalam atur cara akan menyebabkan atur cara tidak dapat beroperasi dengan betul. Atur cara ni boleh tamat dengan tiba-tiba atau menghasilkan output yang salah. Maka ralat ni boleh berlaku dalam peringkat algoritma semasa penulisan pseudokod, melukis carta alih atau semasa menulis kod arahan dalam atur cara. Terdapat 3 jenis ralat. Yang pertama, ralat sinteks atau bahasa Inggerisnya syntax error. Ia berlaku semasa proses menulis kod arahan. Yang kedua, ralat logik ataupun logical error. Ia berlaku semasa menulis kod arahan. Dan yang terakhir, ralat ketiga iaitu ralat masa larian ataupun runtime error. Ia berlaku semasa sesuatu program sedang dilancarkan. Mari kita tengok dengan lebih rinci ketiga-tiga jenis ini. Mari kita tengok ralat yang pertama iaitu ralat sinteks. Apa itu ralat sinteks? Ralat sinteks ni ia berlaku semasa proses menulis kod arahan. Apabila sinteks yang salah atau format pengekodan yang salah digunakan, ia akan menyebabkan maklumat yang dimasukkan ke dalam kod arahan tidak dapat dibaca oleh komputer. Sebagai contoh, jika seorang murid menaip alamat email sebagai d.com dan bukan .com. Jadi yang sebenarnya adalah .com, tetapi apabila pelajar tulis .com, so komputer tu tidak boleh baca. So ni adalah ralat sinteks. Seterusnya ralat kedua iaitu ralat logik. Ralat logik ni iaitu berlaku semasa menulis kod arahan, iaitu program dapat mengenal kod arahan dan melaksanakannya tetapi menghasilkan output yang bukan diingini, ataupun dalam bahasa ringkasnya ralat logik berlaku apabila kod arahan tidak ditulis dengan betul. Sebagai contohnya, seorang pemandu kereta berhenti di persimpangan lampu isyarat. Pemandu boleh membelok kiri atau kanan apabila lampu isyarat bertukar hijau. Jika destinasi yang perlu dituju ialah kiri, tetapi pemandu membelok ke kanan, maka ralat logik berlaku. Ralat yang ketiga iaitu ralat masa larian. Ralat masa larian ni ia berlaku semasa sesuatu program sedang dilancarkan. Maksudnya kita sedang guna program tu. Ralat ini disebabkan oleh program dan bukan sistem operasi. Maksudnya program tu yang problem. Jadi ralat masa larian boleh disebabkan oleh perisian hasad ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil malicious software. Antara malicious software ni ada banyak jenis. Antaranya kita selalu dengar laptop kena virus, komputer kena virus. So virus tu adalah malicious software. Dan selain itu ada jenis cacing ataupun dalam bahasa Inggerisnya worms, dan ada beberapa jenis lagi seperti Trojan virus, spyware, adware and ransomware. So ni adalah malicious software yang mengganggu program berjalan dengan lancar. Selain itu, kepincangan disebabkan oleh kepincangan atur cara ataupun program flow, dan serta pepijak bug dan ingatan yang tidak mencukupi. So agak pelik sikit lah kalau kita translate dalam bahasa Melayu, dia jadi macam cacing, kepincangan atur cara, pepijat, ingatan yang tidak mencukupi. Ingatan tidak mencukupi ni dalam bahasa Inggerisnya insufficient memory, ataupun kita selalu sebut tak cukup memori. Tak cukup memori. Jadi itu adalah jenis ralat masa larian. Seterusnya kita pergi kepada bagaimana langkah-langkah untuk mencari ralat dan atur cara. Langkah pertama, kita bandingkan hasil atur cara dengan algoritma, iaitu dengan pseudokod ataupun carta alih.
Okey, langkah kedua, kesan ralat pada kod arahan dengan meneliti semula kod-kod arahan yang ditulis dalam atur cara melalui perbincangan semakan meja. Okey, kemudian langkah ketiga, kita baiki ralat pada kod arahan yang ditemui. Okey, langkah keempat, uji lari atur cara semula. Jika masih ada ralat, ulangi langkah 1 hingga langkah 3. Jadi, untuk langkah pertama tu, selepas kita buat kod arahan atau cara, so kita bandingkan hasil output yang kita dapat pada kod arahan atau cara tu dengan output ataupun dengan output yang kita jangka akan dapat, iaitu melalui dengan sudoku ataupun carta alih. Okey, jika terdapat perbezaan, kita akan terdapat kesan ralat pada kod arahan selepas kita meneliti semula kod-kod arahan yang ditulis dalam atur cara melalui perbincangan semakan meja. Lepas kita temui terdapatnya ralat, maka kita akan baiki ralat pada kod arahan yang ditemui. Okey, seterusnya langkah keempat, kita akan uji balik kod arahan tersebut. Selepas kita baiki kod arahan yang terdapat ralat tu, kita akan uji lagi ataupun kita akan play ataupun kita akan mainkan balik, programkan balik, uji balik. Jika terdapat lagi ralat, maka kita akan tengok lagi kat mana ralat tersebut. Kemudian kita akan baiki dan akan uji balik sehinggalah dapat output yang kita betul-betul ingini dan sama dengan output yang kita perlu dapatkan dekat pseudocode dengan kod arahan tu mesti sama. So, selagi tidak sama, maka kod arahan kita buat tu terdapat ralat. So, selagi ada ralat, selagi itulah kita kena uji dan baiki. Okey, jadi itu adalah langkah-langkah untuk mencari ralat dalam atur cara. Okey, mari kita tengok contoh dekat praktis aplikasi 4.7, buku teks asas sains komputer tingkatan 1, muka surat 109. Okey, pelajar-pelajar boleh buka ataupun lancarkan aplikasi perisian Scratch ataupun boleh buka Scratch melalui online. Okey, kemudian salin dan bangunkan atur cara yang ditunjukkan ni. Okey, so salin saja kod yang diberi ni. Okey, yang pertama ni adalah untuk soalan 1. Okey, yang kedua ni adalah untuk soalan yang kedua. Dan ni adalah soalan ketiga dan soalan keempat. Kemudian tamat kuis dan atur cara untuk tamat kuis. Okey, lepas kita buat kod arahan ni, kita akan uji lari setiap atur cara yang dibangunkan. Semak atur cara dengan menggunakan teknik langkah demi langkah. Okey, seterusnya yang keempat, lepas kita uji, jika kesan ralat yang terdapat pada setiap atur cara dengan membandingkan atur cara dengan pseudocode dalam contoh 4.1 di halaman 106. Okey, jadi baiki ralat yang ada dan tulis semula atur cara yang betul. Okey, mari kita buat menggunakan Scratch.